Selamat pagi dan salam sejahtera saya cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini ataupun minggu ini, minggu PDPR yang pertama, kita hanya akan belajar tentang konsep, maksud, bagi, bab yang ketiga iaitu matematik, pengguna dan insurans. Dalam PDPR ini kita hanya fokus sahaja tentang kita punya konsep-konsep dan maksud setiap konsep, setiap definisi dia. Dan dalam kelas nanti baru kita akan belajar tentang penyelesaian pula tentang masalah insurans ini. Mari kita tengok slide by slide. Okay. Cikgu kasih kecil, cikgu punya gambar, cikgu letak di sini supaya kamu boleh nampak, supaya cikgu pun tahu juga kamu sedang tengok cikgu punya pengajaran. Okey. 3.1 Risiko dan perlindungan insurans. Okey, slide ini hanya membincangkan konsep penting dalam matematik pengguna bagi insurans. Segala konten video ini adalah berkaitan fakta sahaja. Video seterusnya akan berkaitan tentang pengiraan penting dalam menyelesaikan masalah insurans. Tips penting. Risiko, kebarangkalian malapetaka yang tidak dapat dielakkan seperti kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang, kerosakan harta benda dalam kebakaran, dan juga seperti bil perubatan yang mahal akibat penyakit kritikal. Insurans pula adalah instrumen kewangan yang melindungi daripada risiko yang berlaku, memberikan perlindungan kepada diri sendiri, ahli keluarga ataupun harta benda kita, membantu menangani ketidakpastian dan kerugian yang mungkin akan dihadapi, dan akan berfungsi apabila anda telah membayar premium dan pampasan dibayar bergantung pada tahap risiko yang dikenali sebagai prinsip indemnity. Insurans terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama insurans perlindungan, iaitu dia hanya memberikan perlindungan semata-mata dan tidak membabitkan simpanan. Tapi kalau insurans simpanan pula, ia membolehkan pelanggan mendapat balik semua wang yang dilaburkan selepas mencapai tempoh matang mengikut keuntungan dari segi peratusan yang ditawarkan. Insurans hayat, insurans yang melindungi anda dan nyawa anda daripada risiko sakit penyakit kritikal, ketidakupayaan, dan dimasukkan ke ward hospital ataupun kematian. Pemegang polisi membayar premium ke dalam satu dana yang diurus oleh syarikat insurans. Apabila ada pemegang polisi lain ditimpa kesusahan, mereka akan diberi sejumlah wang daripada dana untuk membantu meringankan kesusahannya. Ada 3 jaminan insurans hayat. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jaminan sepanjang hayat, iaitu amount polisi hanya dibayar kepada kematian yang diinsurankan. Kedua, jaminan hayat jangka panjang, yang mana jumlah polisi dibayar kepada penama pada tempoh matang. Dan yang terakhir sekali adalah annuity, apabila tempoh polisi tamat, pembayaran jumlah polisi dibayar kepada pemegang secara berkala selagi insurans masih hidup. Ada juga jenis-jenis insurans am. Mari kita tengok satu persatu. Insurans yang pertama, insurans motor. Insurans motor ini melindungi kenderaan bermotor daripada kemalangan, kecurian, kebakaran sehingga kerosakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Ia merangkumi insurans pihak ketiga, insurans pihak pertama, dan juga insurans komprehensif.
Insuran pihak yang ketiga akan melindungi Anda dari tuntutan. Jadi tuntutan, bukan tuntutan pihak ketiga, pihak lain jika berlakunya kemalangan yang mengakibatkan kerugian pada kendaraan mereka, maupun tuntutan di atas kecederaan atau kematian pihak ketiga disebabkan oleh kemalangan berpunca daripada Anda. Insuran pihak pertama pula adalah sama sahaja seperti insuran pihak ketiga, tetapi pelindungannya merangkumi risiko tambahan, iaitu melindungi kenderaan Anda dari risiko kerugian disebabkan kemalangan dan juga kecurian dan kebakaran tidak sengaja. Pelindungan polisi komprehensif pula adalah pelindungan secara menyeluruh. Dia melindungi Anda daripada semua risiko-risiko yang telah disebut di atas, malah ia juga melindungi Anda dari kerugian kereta Anda dan kecederaan pada diri Anda sendiri jika berlakunya kemalangan. Oke, jadwal ini adalah perbandingan perlindungan insuran motor. Oke, kita tengok pada bahagian tuntutan. Kalau kita tengok tuntutan pihak ketiga adalah banyak, kan, sangat banyak. Tetapi kalau kecederaan pada perlindungan, kita tengok sajalah. Pihak ketiga semua yang ini, buat dulu anak panah, mana anak panah cikgu nih. Ini. Oh. No. Sorry, ada gangguan tadi. Oke, cikgu harap kamu boleh faham nota yang cikgu beri ini. Nanti cikgu akan berikan juga dalam bentuk nota untuk soft copy nanti. Oke. Insuran yang lain pula adalah insuran perubatan dan kesihatan. Pelindungan ini adalah untuk perbelanjaan perubatan dan juga pembedahan untuk pelbagai jenis penyakit, kecederaan, dan juga rawatan yang bergantung pada rancangan perubatan yang diambil. Insuran kebakaran pula melindungi bangunan tersebut terhadap kebakaran, kilat, atau letupan. Pemegang polisi boleh meluaskan pelindungan kepada kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh banjir, kebocoran pipe, dan juga kemalangan yang lain dengan premium tambahan. Insuran kemalangan diri. Insuran tahunan yang memberi pampasan sekiranya kecederaan, kecacatan, atau kematian disebabkan oleh kejadian ganas, kemalangan, dan kejadian luaran dan nampak. Berbeza dari insuran hayat atau insuran perubatan dan kesihatan, dan ia boleh didapat secara individu atau keluarga dan juga secara berkumpulan. Ini biasanya berkaitan dengan persediaan majikan kepada pekerjanya. Secara amnya memberikan perlindungan 24 jam di dalam dan luar negara serta merangkumi seluruh dunia. Insuran perjalanan melindungi Anda sebelum atau semasa dalam pelancongan dengan masalah seperti pembatalan perjalanan, kelewatan, kecemasan perubatan, dan kehilangan atau kelewatan bagasi, kehilangan pasport, dan juga lain-lain. Biasanya terhad kepada waktu dan tempo perjalanan. Insuran berkelompok pula melindungi sekelompok individu dari kecederaan, kemalangan, dan luaran dan nyata sesuai untuk perniagaan atau organisasi sosial seperti murid atau pelajar college. Rumusan perbandingan antara insuran hayat dan insuran am. Perbandingan kita perlu lihat dari segi makna, apa itu tempo kontrak, bayaran tuntutan premium, kepentingan diinsurankan, nilai dasar, dan juga simpanan.
ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-7 perbandingan ini murid perlu faham dan ingat. Perlu tengok apa yang menyebabkan mereka berbeza. Kita tengok dulu perbandingan makna. Insurans hayat difahami sebagai kontrak insurans di mana risiko nyawa seseorang dilindungi. Manakala insurans am merujuk kepada insurans yang tidak dilindungi di bawah insurans, yaitu kebakaran, marin, dan juga motor dan sebagainya. Dari segi tempo kontrak pula adalah insurans hayat ini adalah satu bentuk pelaburan dalam jangka panjang. Manakala insurans am pula adalah kontrak indemnity, yaitu jangka pendek. Bayaran tuntutan pula bagi insurans hayat, jumlah yang boleh diinsurankan dibayar sama ada semasa berlakunya kemalangan atau pada waktu matang. Insurans am pula kerugian dibayar balik atau liability yang ditanggung akan dibayar balik semasa berlakunya peristiwa yang tidak menentu. Premium. Premium perlu dibayar bertahun-tahun bagi insurans hayat, manakala insurans am premium hendaklah dibayar sekaligus. Kepentingan yang boleh diinsurankan bagi insurans hayat adalah mesti hadir pada masa kontrak, dan insurans am pula mesti hadir kedua-duanya pada masa kontrak dan masa kehilangan orang dan benda. Kalau insurans hayat hanya berkaitan dengan orang. Nilai dasar. Insurans hayat boleh dilakukan untuk apa-apa nilai berdasarkan premium pemegang polisi bersedia membayar. Insurans am pula adalah mempunyai nilai, yaitu amount yang perlu dibayar di bawah insurans bukan hayat terhad kepada kerugian sebenar yang dialami atau liability yang tidak dipertimbangkan tanpa mengira amount polisi. Simpanan. Insurans hayat mempunyai komponen dalam simpanan, manakala insurans am pula tidak mempunyai komponen dalam simpanan. Deductible. Deductible adalah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan. Kontrak insurans harta, insurans perubatan kesihatan, dan insurans motor. Ini adalah bermaksud kalau kerugian kita itu terlalu besar dan insurans tidak dapat cover, artinya kita perlu bayar separuh, bukan keseluruhan. Co-insurans dalam insurans kesihatan. Co-insurans ini ditentukan oleh pasal penyertaan peratusan, terutamanya untuk polisi insurans perubatan utama. Pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi oleh kontrak pada kadar yang dipersetujui setelah mengambil kira peruntukan yang boleh ditolak. Dan yang terakhir, slide yang terakhir hari ini adalah garis panduan memilih insurans terbaik. Setiap murid perlu faham bahawa apabila kita memilih insurans, kita perlu tahu berapa dia punya jumlah perlindungan yang kita perlu. Kedua, kita perlu faham skop perlindungan, istilah dan juga syarat polisi. Jangan lupa bandingkan kadar premium dan juga kebaikan insurans. Dan yang terakhir sekali, elakkan perlindungan yang kita tidak perlu. Semoga semua perkongsian cikgu pada hari ini kita boleh faham, dan sila bersedia untuk menjawab soalan uji minda. Kalau tidak faham, buat ulang kaji sendiri ataupun tengok balik video ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.